pendengar, sedangkan pada kita yang untuk ini juga boleh terus menonton kita secara langsung menerusi di www.masjid.my. Dan insyaAllah kita akan berkongsi bersama dengan pendengar kita sambungan Mauizah minggu ini. Ustaz nak berkongsi berkaitan dengan pertanyaan dua malaikat, insyaAllah. Ya, Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك ونكبرك ونعوذ بك يا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para hadirin muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah taala pada petang ini kita akan sama-sama mentadabbur beberapa ayat daripada suratul Insan. Jadi siapa yang ada handphone nak buka Quran boleh buka, tuan-tuan, pada membicarakan sifat orang yang akan Allah jaga daripada kejahatan suasana kiamat nanti. Golongan yang akan Allah jaga daripada kegoncangan atau keadaan hari kiamat yang penuh dengan huru-hara itu. Golongan-golongan ini dipelihara dan dijaga oleh Allah. Bahkan golongan ini akan mendapat nikmat yang amat banyak di dalam syurga Allah. Di dalam surah Al-Insan juzuk yang ke-29, surah yang ke-76. Surah Al-Insan, surah yang ke-76, juzuk yang ke-29. Bermula daripada firman Allah Subhanahu wa taala daripada ayat yang ke-5, daripada ayat yang ke-5 daripada suratul Insan. Cuba tuan-tuan lihat bersama Allah Ta'ala sebut apa. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang kelima sebagai satu ingatan untuk kita semua menjadi di kalangan mereka yang akan Allah selamatkan daripada kegoncangan kiamat yang penuh dengan ketakutan, dan Allah memberikan nikmat daripada nikmat yang banyak daripada kalangan orang yang masuk ke dalam syurga. Allah Ta'ala berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesujuha kafura, mereka nanti akan minum di dalam syurga daripada bekas minuman yang besar yang air di dalamnya itu bercampur dengan kafur. Tuan-tuan tengok ayat kelima tu Allah sebut kafura. Kafur adalah kapur. Kerana orang Arab pada zaman dahulu sebelum Islam lagi, mereka import kapur daripada negara Nusantara, antaranya Indonesia, bawa ke sana. Dan kapur ini, kalau tuan-tuan perasan, yang kita panggil kapur barus itu sifatnya sejuk, kan? Dia sejuk, kan? Kalau kita pegang dia sejuk, dan dia berwangi. Dan ini juga yang digunakan ketika mandikan mayat, wangi. Orang Arab pada zaman dahulu, mereka kalau buat air ataupun minum, mereka akan letakkan pada kafur yang menjadikan air itu dingin, kemudian baunya adalah wangi. Allah Ta'ala sebut di dalam syurga nanti, orang-orang yang baik ini, mereka akan minum daripada minuman yang bercampur dengan kafur. Tetapi bukan macam kapur kita. Kalau kapur kita, saya bagi tuan-tuan minum pun tuan-tuan tak nak. Fresh orange letak kapur, tuan-tuan tak nak minum.
Tetapi nak menggambarkan orang yang baik ini nanti di dalam syurga mereka akan minum daripada minuman yang dingin, bukan sejuk beku, dingin sedap diminum, dan mereka itu airnya bau dengan bauan yang sangat enak. Kemudian Quran kata pun, tengok, aina yashrabu biha ibadullah, minuman atau mata air yang akan terpancut, yang akan diminum oleh hamba-hamba Allah di dalam syurga. Wa yufajjiruna tafjira, air itu terpancut di mana-mana tempat yang mereka ingini. Ulama tafsir mengatakan apa? Di antara nikmat di dalam syurga, kemana pun dia ada, dia nak minum, air akan terpancut daripada situ dan dia boleh minum. Dia jalan ke kebun, rasa nak minum air, air terpancut daripadanya. Dia naik dekat mahligai dan istananya, dia nak minum air, air terpancut padanya. Tuan-tuan, ini nikmat Allah berikan kepada orang yang menduduki syurga Allah. Siapa golongan ini? Orang yang baik. Sekarang kita akan tengok apa sifat mereka kat dunia sampai dapat nikmat seperti itu. Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan, sifat pertama, yang ni yang tuan-tuan kena fahami dan kita sama-sama kena laksanakan. Sifat mereka yang pertama, yufuna bin nadhri. Mereka adalah golongan orang-orang yang menyempurnakan nazar-nazar mereka. Maksudnya apa? Orang ini yang menjadi di kalangan ahli syurga, mereka itu ketika di dunia, seandainya mereka bernazar, mereka akan menyempurnakan janji-janji nazar mereka. Tuan-tuan, nazar ini tuan-tuan semuanya tahu adalah janji yang mereka wajibkan ke atas dirinya dengan sesuatu perkara yang Allah akan berikan kepada mereka. Maknanya orang ini memiliki sifat benar terhadap dirinya, sebab nazar tu dia je yang tahu. Kalau cucunya SPM dapat 9A, dia akan sembelih seekor kambing. Itu nazar yang dia tahu. Nazar itu dia menyempurnakan nazar di antara janjinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nazar itu dilaksanakan olehnya. Maka sifat pertama ataupun satu sifat daripada sifat mereka adalah yufuna bin nazri. Mereka akan menyempurnakan nazar-nazar mereka. Satu. Kemudian sifat yang kedua, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sifat pertama ni tuan-tuan, dekat dunia dia sempurnakan nazar. Sifat kedua, mereka adalah orang yang ketika di dunia selalu dan sangat takut kepada yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka sangat takutkan pada hari di mana kejahatan dan fitnah tersebar dengan banyak. Itulah suasana di hari kiamat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, hari yang paling menakutkan adalah hari ketika mana kita dibangkitkan. Pada saat itu, pelbagai perkara-perkara yang buruk, pelbagai perkara-perkara yang kita tak sanggup untuk melihatnya, kita akan nampak berada di depan mata. Orang yang diseksa dengan pelbagai penyeksaan, suasana mahsyar yang berdiri dalam keadaan peluh, panas dan penat begitu lama, suasana orang yang diseksa, suasana azab yang dikenakan, dan pelbagai lagi hal keadaan-keadaan yang amat menakutkan. Quran kata apa dia? Orang ini ketika di dunia hatinya sangat takut kalau dia berada pada suasana seperti itu. Jadi tuan-tuan, yang pertama apa? Nazar disempurnakan. Sifat kedua mereka apa dia? Hatinya sering memiliki rasa takut dengan suasana hidup di akhirat nanti. Jadi dia walaupun hidup kat dunia, tapi hatinya, Allah, macam mana besok kat sana? Selamat ke tak selamat? Baik ke tak baik? Dekat mahsyar nanti macam mana keadaannya? Di akhirat nanti macam mana saat bertemu dengan Allah? Macam mana titian sirat? Cepat ke lambat? Laju ke perlahan? Dia selalu takut dengan suasana hari yang akan ditempuhi ke depan nanti. Dua. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut benda wa yut'imuna ta'ama. Sifat mereka di atas dunia ini, antara sifat lain mereka, wa yut'imuna ta'am, mereka selalu memberikan makan. Jadi tuan-tuan, bagi makan ni antara sifat orang yang selamat di akhirat. Bagi makan dekat orang. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok di dalam hadis Nabi SAW,
Nabi menyebutkan 4 kriteria selain amalan fardu yang menyebabkan orang senang masuk ke dalam syurga. Apa kata Nabi SAW? Kata baginda, afsyus salam, sebarkan ucapan salam. Jumpa orang Assalamualaikum, jumpa orang Assalamualaikum. Bukan mat dulu, dah Assalamualaikum, mat apa khabar, begitu. Enggak. Sampaikan salam, afsyus salam. Kemudian Nabi sebut apa? Wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang. Beri makan ni tuan-tuan, belanja orang kat kedai makan pun nama bagi makan. Tuan-tuan siapkan makanan, berikan kepada orang pun bagi makan. Lebihkan masak bagi dekat jiran pun bagi makan. Tetapi yang sangat utama adalah makanan itu diberikan kepada orang yang sangat-sangat berhajat kepada makan. Nanti Quran kata apa kan? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan. Orang yang memberikan makan kepada golongan-golongan orang miskin. Sebab itu tuan-tuan, orang miskin ni tuan-tuan dekat mana-mana mesti ada. Dekat kawasan kita ni mesti akan ada. Tuan-tuan, ketepikan dia itu orang Islam yang selalu pergi masjid ke tak pergi masjid, itu bukan kita punya hal. Dia Muslim, dia percaya kepada Allah, tuan-tuan, tetapi dia orang yang miskin dan memerlukan, berikan makan kepadanya. Memberikan makan kepada orang yang memerlukan makan adalah satu daripada jalan qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat, mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya dengan solat, bukan hanya dengan iktikaf, bukan hanya dengan baca Quran, tetapi ada jalan berkhidmat kepada hamba-hamba Allah yang menjadikan seorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebab untuk orang itu mendapat kebahagiaan adalah dengan dia membahagiakan orang yang sukar. Tuan-tuan, kalau nampak ada orang naik motor pergi kedai runcit, bawa anak 3 orang dengan pakaian yang lusuh, tengok bawa beg yang besar, mungkin baru balik daripada kilang, tuan-tuan tengok gayanya pun tahu dah ini bukan orang senang. Anaknya minta jajan, dia tak bagi. Kita tahu dia tak bagi tu mungkin sebab tak ada duit. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan pergi dekat budak tadi, depan bapaknya, tuan-tuan bagi RM10 dekat anak itu. Tuan-tuan boleh bayangkan apakah perasaan ibu ataupun ayah yang ada dengan anaknya, yang anaknya dapat duit tadi, dan akhirnya anak tidak beli apa yang dia nak. Gembiranya budak itu, gembira ayahnya kerana anaknya gembira, gembira maknya kerana budak itu gembira. Kegembiraan yang dimasukkan ke dalam diri orang Islam adalah merupakan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Mesir dulu ada seorang tokoh, seorang wali Allah yang terkenal dan hebat, namanya Syekhah Sabah. Syekhah Sabah ni tuan-tuan dimakamkan di Tanta, Mesir, dikenali sebagai Ummul Masakin, ibu kepada orang-orang miskin. Maknanya dia akan berikan makan secara besar-besaran kepada semua orang miskin, berikan pakaian kepada orang miskin, sehinggalah beliau mati. Itulah amalan yang mengangkat darjat kedudukannya di sisi Allah SWT. Tuan-tuan tengok dalam ayat ni Allah sebut apa? Pertama, sempurnakan nazar. Kedua, apa tadi? Iaitu takut kepada suasana akhirat. Ketiga, wa yut'imuna at-ta'am, memberikan makan kepada siapa? Miskinan, orang miskin. Dua, wa yatiman, anak yatim. Ketiga, wa asira, dan orang yang terhalang daripada mendapatkan bekalan makanan. Kalau zaman kita hari ni tuan-tuan, kalau dulu musim banjir, bila banjir itu satu daerah terkepung, tak boleh keluar, kita hantar bekalan makanan kepada orang yang terkepung. Atau dalam makna dulu orang yang ditawan, dia tak boleh nak keluar, kita sampaikan makanan kepada mereka. Maka ini namanya adalah asira, orang-orang yang tertawan. Berikan makan kepada orang miskin, anak yatim, dan juga orang yang tertawan. Ini merupakan jalan keselamatan di akhirat kita. Oleh itu tuan-tuan, jadilah kita orang Islam yang hidup dalam masyarakat Islam yang sangat-sangat sensitif terhadap suasana masyarakat kita. Tuan-tuan, pasti di kalangan kita ada orang yang susah, ada orang yang miskin. Tuan-tuan tak perlu buat program pun, tuan-tuan tak perlu ambil gambar pun. Tuan-tuan siap-siap sahaja bekalan makanan 1, 2, 3 kampit beras ataupun barang-barang keperluan yang ada. Jalan naik motor perlahan, jalan tengok, beri. Jangan reda yang masjid dah tahu dah. Ini ada orang yang, tuan-tuan, orang susah ni dia ada 2 jenis. Allah sebut dalam Al-Quran,
Dalam suratul Ma'arij Allah Ta'ala katakan lis-sa'ili wal mahrum. Ada orang yang miskin dan fakir dan sifatnya itu dia minta. Dia kata boleh tak bagi saya bantuan, boleh tak saya nak pinjam duit, boleh tak bayarkan bil saya. Tetapi ada jenis yang kedua, orang yang menghalang dirinya daripada meminta. Dia tak minta. Orang yang kematian suami, ada anak 3 orang, lalu ibu tunggal yang dia malu nak minta kepada orang bantuan, tetapi dia sangat memerlukan, tapi kerana kehormatan dirinya, dia tak nak minta kepada manusia. Quran kata apa dia? Ada jenis golongan seperti ini, lisaili, orang yang minta, wal mahrum, orang yang tak minta. Dia tak minta tapi dia sangat memerlukan, maka bantulah kedua-dua golongan ini. Bahkan yang kedua itu lebih layak untuk dibantu. Kenapa? Yang pertama ni dia minta, dengan kita tak dapat, dengan orang lain mungkin dapat. Tetapi orang yang memang tak meminta-minta, tapi dia sangat memerlukan, kalau kita tahu dan dapat kita bantu, ini merupakan suatu amal soleh yang amat besar di sisi Allah SWT. Tuan-tuan boleh bayang, bukan hanya sembahyang menyelamatkan manusia, bukan hanya zikir menyelamatkan manusia, tetapi ayat ini menyebut memberikan makan kepada orang yang memerlukan adalah merupakan jalan keselamatan di akhirat. Allah Azza wa Jalla. Wa yut'im, ayat yang ke-8, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Lalu dia kata tuan-tuan, innama nut'imukum liwajhillah. Orang yang bagi makan ini, dia dalam hatinya atau dia kata kepada orang itu, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami bagi makan ini semata-mata nakkan redha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tak nak apa-apa balasan daripada kamu. Maknanya kamu nak bagi balik, tak ada payah. Kami tak nak. Wala syukura, terima kasih pun kami tak nak. Artinya apa? Orang ini ketika memberikan makan, dia beri dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nak apa jua balasan. Hari ini tuan-tuan, kalau orang daripada pertubuhan-pertubuhan ke, parti-parti ke, kadang-kadang bagi apa-apa, semuanya dia nak kredit, dia nak kejar like orang, dia nak sanjungan orang. Tak. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberikan ini semata-mata kerana Allah. Yang dia nak adalah keselamatan di akhirat. Tuan-tuan, maka inilah sifat daripada sifat orang yang perlu sama-sama kita ikuti. Kalau dia buat itu untuk pamerkan kepada orang dengan menggalakkan orang tahu ini ada orang susah, itu tak mengapa. Apapun kembali kepada niat mereka. Allah rakamkan dalam ayat ini, orang yang benar-benar mendapat keselamatan di akhirat adalah orang yang memberikan makan kepada anak yatim, orang miskin, dan juga orang yang tertawan, dan mereka menyatakan innama nut'imukum liwajillah, kami berikan makan ini semata nakkan Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tak nak balasan dan ucapan terima kasih. Ayat yang ke-10 Allah Ta'ala sebut, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami buat kerja ini sebab kami sangat takut pada saat wajah manusia akan menjadi masam. Bila tuan-tuan? Bila manusia sudah berada di negeri akhirat dan melihat azab berada di depan, wajah mereka semuanya akan berubah. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran, Allah sebut dalam banyak ayat, di antaranya Allah Ta'ala sebut apa? Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Dan ada wajah di akhirat itu tersenyum gembira, kamu lihat wajahnya keriangan. Dalam masa yang sama, wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, ada wajah yang penuh dengan debu dan gelap, 'alaiha qatarah, sangat hitam dan masam wajah mereka. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, orang ini mereka adalah sangat takut pada saat suasana hari yang akan mereka tempuhi, iaitu mereka yang akan menjadikan wajah manusia itu masam. Tuan-tuan tengok apa Allah balas kepada golongan ini. Apa amalan dia tuan-tuan? 3. Yang pertama apa? Sempurnakan nazar. Yang kedua, takut kepada hari akhirat. Yang takut tu dalam hati dia. Yang ketiga, bagi makan. Ayat yang ke-11 menjawab mereka punya amalan tadi. Allah Ta'ala sebut apa? Fawaqahumullahu syarra zalikal yawm. Fa ni dalam bahasa Arab artinya maka.
Maka ni kalau saya kata saya mengangkat tisu ini, maka ia pun bergalih. Maknanya apa? Kesan daripada tindakan itu dia jadi seperti ini. Saya meletakkannya kembali, maka ia pun stabil di atas meja. Maka Quran kata setelah mereka lakukan amal-amal tadi, sempurnakan nazar, takut kepada akhirat, beri makan kepada anak yatim, orang miskin dan juga orang yang tertahan daripada tempat makanan, Quran mengatakan apa? Fawaqahumullah, orang ini akan Allah jaga mereka daripada kejahatan suasana hari kiamat nanti. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Mereka ini akan bertemu dengan Allah dalam keadaan wajah yang sangat berseri-seri, penuh dengan kegembiraan. Oleh itu tuan-tuan, kalau kita nak bergembira saat bertemu dengan Allah, di antara jalannya adalah berikan makan kepada orang anak yatim, orang miskin dan orang susah. Jadikan itu amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ini. Saya nak habiskan hadis tadi, saya sebut 2 je. Ada 4 tadi kan? Ada 4 tadi yang Nabi sebut jalan pintas masuk ke dalam syurga. Afshus salam, sebarkan ucapan salam. Kedua, wa at'imut ta'am, berikan makan kepada manusia. Ketiga, wasilul arham, hubungkan silaturahim sesama manusia. Jangan putuskan, hubungkan. Kalau nak terputus, baiki balik semula. Nak terputus, baiki balik semula. Wasilul arham. Kemudian yang terakhir, wasalatul laili wan nasu niyam. Mereka solat di waktu malam saat kebanyakan manusia sedang tidur. Cuba tuan-tuan tengok, dalam 4 ni 3 berkait dengan manusia, masyarakat. 1 hubungan dengan Allah, bagi salam dengan orang, bagi makan kepada orang, silaturahim dengan orang, solat pada waktu malam, hubungan kita dengan Allah. Artinya apa? Orang yang masuk syurga bukan hanya dia baik dengan Allah. Orang yang masuk syurga adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya sesama manusia. Kalau 2 ini dapat dia jaga, dia akan menjadi di kalangan ahli syurga insya-Allah taala. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, ayat yang kita bicarakan daripada surah Al-Insan yang kita telah bicarakan ini menyimpulkan kepada kita keselamatan yang akan Allah berikan kepada mereka di akhirat nanti dengan wajah yang bergembira dan bercahaya adalah mereka-mereka yang memberikan makan kepada orang miskin, kemudian menyempurnakan nazar, dan mereka sangat takut hal keadaannya nanti kalau kembali ke akhirat. Tuan-tuan, contoh tuan-tuan, suasana sekarang ni, saya pun baru dapat mesej, bukan mesej semalam tuan-tuan. Sahabat-sahabat di Gaza ataupun di Palestin, dia mesej, disebut tentang hal keadaan Masjid Al-Aqsa pada waktu ini. Dan tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan doakan sama-sama keadaan Masjid Al-Aqsa yang baru sahaja. Kalau ikutkan semalam, tuan-tuan, Yahudi melakukan keganasan kepada penduduk di Hayyu Jarrah. Hayyu Jarrah ni satu tempat dekat dengan Masjid Al-Aqsa yang tujuannya adalah nak buat mereka halau daripada kediaman mereka supaya mereka pindah ke daerah lain. Dan ini adalah cara bagaimana mereka nak kuasai tanah makin luas, pindahkan penduduk. Tetapi mereka terus teguh, dan mereka yang berada di Masjid Al-Aqsa dikasari dengan tembakan peluru getah yang menyakitkan saat mereka qiyamul lail ataupun bangun malam imarahkan masjid. Tuan-tuan, pada waktu itu mereka ditembak. Baru semalam berlaku tuan-tuan. Tetapi Allah Azza wa Jalla menjadikan ketakutan atau kekuatan, minta maaf, ke dalam diri orang yang beriman. Esok subuhnya, malam tu berlaku, esok subuhnya makin ramai orang datang ke Masjid Al-Aqsa untuk solat dan melakukan qiyam. Maka inilah tuan-tuan perkara yang perlu kita sama-sama amati dan cermati. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan kekuatan itu bagi orang yang beriman apabila mereka tidak takut kepada kematian, Allah kurniakan kehidupan kepada mereka. Tetapi orang Yahudi pula terbalik. Walaupun mereka menguasai dunia, menguasai negara-negara Arab, menguasai teknologi, WhatsApp dia punya, Facebook dia punya, kan? Dia yang pegang segalanya. Tetapi mereka diciptakan itu sangat takut kepada kematian. Pengecut yang ada bagi mereka. Allah sebut dalam Al-Quran dalam suratul Jumu'ah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah,
Mati yang kamu cuba nak lari daripadanya itu, dia pasti akan mendapatkan kamu. Inilah golongan-golongan orang Yahudi. Jadi tuan-tuan, teruskan berdoa kepada saudara kita di sana, semoga Allah berikan sabat dan keteguhan kepada mereka mempertahankan Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, akhir Ramadan mereka buat seperti ini kepada umat Islam di sana. Tuan-tuan doakan kejayaan kepada mereka. Dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan tengok orang Islam yang ada di Gaza tu dalam satu wilayah Palestin, tuan-tuan, mereka terkepung dalam negeri sendiri. Terkepung ni maknanya apa? Dinding, seluruh daerah dinding yang terhalang apa sahaja benda nak masuk ke dalam negara tersebut. Western Union nak hantar duit pun tak ada ke dalam tu. Ada jalan-jalan tertentu sahaja untuk sampai. Tuan-tuan, kami dengan sahabat-sahabat 2 bulan lepas kita hantar RM8,000 ke sana. Mereka gembira, seronok dapat berikan makan kepada kawan-kawan di sana. Jadi tuan-tuan, sifat dan kerja memberikan makan kepada orang yang terhalang ini adalah kerja yang sangat mulia. Tuan-tuan, buatlah, carilah. Kalaupun tidak di luar negara, di Syria sebagai contoh, sangat dahsyat keadaan mereka. Tuan-tuan, ambil yang ada di sekitar kawasan kita, di kampung-kampung pedalaman yang tuan-tuan tak pernah sampai kadang-kadang mungkin. Cari di sana ada orang yang kadang-kadang sangat susah dan sukar untuk mendapatkan makanan. Kegembiraan mereka adalah jalan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu tuan-tuan, di akhirat nanti kadang-kadang amal daripada zikir kita bercampur riak, sedekah kita bercampur ujub, itu dan ini. Kemungkinan dengan sebab keikhlasan kita memberikan makan kepada mana-mana hamba Allah yang menjadikan mereka gembira adalah pemberat kepada timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, pelbagaikan amal, banyakkan buat amal. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat insya-Allah taala. Jadi hadirin yang saya kasihan, mudah-mudahan apa yang dapat kita petik daripada suratul Insan menjadi panduan kepada kita semua untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan di dunia supaya kita mendapat kebaikan hidup yang kekal di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita, Allah memberkati majlis kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Saya rasa saya kat Masjid Al-Hikmah ni tuan-tuan dah 2 kali Ramadan kena pada hari akhir malam tu nak raya. Malam raya. Cuma tahun ni je saya rasa malam hari ke-27. Saya ingat lagi 2 kali saya kuliah kat sini bulan Ramadan, semuanya hari akhir Ramadan. Maknanya malam tu malam raya dah, tuan-tuan. Jadi hari ini 27 Ramadan. Jadi hadirin semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan pertemuan kita ini penuh dengan kebaikan dan keberkatan, dan Allah rahmati kita semua. Yang paling penting, baki bulan Ramadan yang ada, teruskan kita buat segala amal soleh dalam kita membanyakkan amal kebaikan kita. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ fahuwa fi insyatin radiyah. Adapun orang yang berat nanti saat ditimbang, mereka akan hidup dalam keadaan yang penuh dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita semua di kalangan mereka yang berjaya masuk ke dalam syurga Allah dan selamat daripada api nerakanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.